Manakala tertuduh kedua, Etika merupakan jurutera dan pernah menyertai MasterChef Malaysia 2012. Namun mangsa diseksa. Penderaan yang dilakukan Sepatutnya kedua tertuduh dijatuhi hukuman pancung di hadapan keluarga korban dan menjadi pengajaran kepada orang ramai. Sekufu betul dua penjenayah ini. Sepatutnya maafkan kami Rakyat Malaysia buat seluruh Indonesia, karena kami juga tidak tahu ada dua manusia bertopengkan syaitan telah lahir di negara kami. Terima kasih pemerintah Malaysia atas keadilan kepada korban. Salam dari Indonesia. Hey, what's up Rek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rek, bertemu lagi. Ada saya di sini Wak Lonjong. Salam Lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat Rek ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng. Jadi terus terang saja, kalau boleh jujur, beberapa jam yang lalu itu saya mendapatkan pesan WhatsApp dari kawan Melaka, geng ya, dari beda Malaysia. Dia kirimkan link video dan ketika saya buka link videonya, aku agak terkejut, geng ya. Ya, satu video dari channel detektif Mad Dispatch, geng. Aku akhirnya jadi teringat dengan case ini, geng. Kalau tak silap dulu pernah viral satu case yang melibatkan finalis MasterChef Malaysia dan suaminya, geng ya, membubuh ya. Ini harus saya plesetkan kata-katanya, membubuh ya kan. Kalian paham lah, geng ya, maksud saya membubuh ya, membubuh karena kan ada aturan komunitas dari YouTube ya, jadi tidak boleh berbicara yang terlalu ekstrim, geng ya. Membubuh amah Indonesia, aku tak pasti amah, oke. Cabut gigi pakai pelayar. Cabut gigi, sebentar. Pelayar itu apa, geng? Boleh komen lah kawan-kawan, geng ya. Cabut gigi pakai pelayar. Oke, mungkin kawan-kawan yang paham boleh komen di ruang komentar, geng ya. Oke lah, tanpa buang masa kita akan coba untuk melihat dan sekalian tunaikan request daripada kawan saya, geng ya. Sebenarnya saya lupa ingat, geng, dengan case ini, geng ya. Sepertinya dulu pernah viral sih, geng ya. Oke, iya, seperti biasanya sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan, geng, untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu, geng ya. Oke, kita lihat bersama-sama, geng, seperti apa videonya ya. Mahkamah Rayuan Putrajaya hari ini membenarkan ikat jamin ke atas finalis sebuah program realiti masakan MasterChef Malaysia, Etika Nur Ashikin Mohamed Sulong, selepas dia dan suami didakwa membunuh pembantu rumah mereka Disember lalu. orang gaji, mereka bukan hamba abdi. Mereka bekerja untuk mendapatkan wang bagi menyara kehidupan keluarga di kampung. Jauh merantau demi mencari sesuap nasi. Tapi bila sampai di sini, mereka didera bagikan tiada sifat manusiawi. Ikuti kisah ini. Astagfirullahaladzim. Ya, oke. Kita lihat sampai selesai, geng ya. Desember 2021 lalu, kini para pelaku diancam hukuman mati oleh pengadilan Malaysia. Pada 8 hingga 11 Disember 2021, satu tragedi berlaku di Amber Tower Condominium Lido Avenue, Penampang, Sabah. Mangsa seorang wanita Indonesia bernama Nur Afiah Daing Damin berusia 28 tahun ditemukan tidak bernyawa. Dia bekerja sebagai pembantu rumah kepada pasangan majikan tempatan yang tinggal di unit berkenaan. Pihak polis menerima laporan kematian daripada pasangan itu pada 13 Disember 2021. Sejurus mereka pulang dari bercuti. Pasangan terbabit Muhammad Amri Yunus 40 tahun dan isterinya Etika Siti Nur Ashikin Mohamed Sulong 33 tahun ditahan. Mereka ditahan polis pada 14 Disember 2021 di Kota Kinabalu untuk membantu siasatan kes tersebut. Menurut laporan, mereka mendakwa menemui pembantu rumah terbujur kaku di lantai rumah tamu kediaman. Mereka baru pulang dari Kundasang Ranau dan mendakwa terkejut dengan keadaan itu. Mayat mangsa dihantar untuk bedah siasat dan keputusan menunjukkan wujud kecederaan serius. Kes diklasifikasikan sebagai bunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang membawa hukuman mati. Mangsa mengalami kecederaan berulang dalam tempoh masa tertentu dan bukannya akibat satu kejadian. Timbalan Pedawaraya menyatakan si mati didera secara berpanjangan di tempat kerjanya. Korban meninggalkan satu anak ya. Harapannya sendiri, Pak,
terkait peristiwa ini? Hilangnya dia dengan apa ya? Pada 29 Disember 2021, pasangan itu dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kota Kinabalu. Pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Jessica Ambakwa Kayun, namun tiada pengakuan direkodkan. Ini kerana kes bunuh berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi untuk pembicaraan penuh. Pasangan itu didakwa membunuh antara 10 hingga 13 Disember di kondominium tersebut. Tertuduh pertama, Muhammad Amri, ialah seorang kontraktor tempatan, manakala tertuduh kedua, Etikah merupakan jurutera dan pernah menyertai MasterChef Malaysia 2012. Peguam bela Amri ialah Ram Singh dan Kamili Yi, manakala Etikah diwakili Datuk Seri Rugby Singh. Pada 21 Disember 2021, sebelum pertuduhan dibacakan, pasangan ini pernah dibebaskan atas jaminan pihak polis. Namun selepas pendakwaan bermula, mereka ditahan semula tanpa ikat jamin seperti termaktub dalam Seksyen 302. Perintah tahanan reman dikeluarkan bagi membolehkan siasatan lanjut dan laporan forensik dilengkapkan. Tarikh sebutan semula kes ditetapkan pada 10 Februari 2022. Pada awal 2022, berlaku kekecohan di mahkamah berhubung peguam wakil bagi kedua-dua tertuduh. Amri menyuarakan bantahan terhadap peguam isterinya dan mencadangkan Etikah menukar wakil peguam. Dia mendakwa telah menyerahkan maklumat kepada Rakbir dan tidak mahu ada konflik kepentingan. Perbalahan antara Rem dan Rakbir berlaku dalam mahkamah secara terbuka di hadapan magistrate. Mahkamah menegaskan pihak tertuduh bebas memilih siapa pun sebagai peguam mereka. Tiada keputusan dibuat kerana permohonan itu tidak difailkan secara rasmi kepada mahkamah. Pada 26 April 2022, Mahkamah Rayuan Putrajaya membenarkan Etikah diikat jamin RM30,000. Panel 3 hakim memutuskan terdapat keadaan khas kerana dia sakit dan mempunyai anak kembar yang autism. Etikah diarahkan melapor diri setiap minggu di Balai Polis Penampang serta menyerahkan pasport kepada mahkamah. Permohonan jaminan dikemukakan di bawah Seksyen 388-1 Kanun Prosedur Jenayah. Pada 17 November 2022, perbicaraan bermula di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu. Kedua-dua tertuduh mengaku tidak bersalah dan memohon dibicarakan atas pertuduhan membunuh. Pendakwaan mengemukakan pelbagai bukti termasuk rakaman penderaan dari telefon bimbit tertuduh. Rakaman tersebut menunjukkan penderaan berlaku dalam tempoh masa yang lama dan disengajakan. Perbicaraan berjalan secara berterusan sepanjang tahun 2023 hingga awal 2025. Timbalan Pendakwa Raya, Dasia J. Romanus, mengetahui hujah pihak pendakwaan di Mahkamah Tinggi. Beliau menyatakan bahawa mangsa didera secara konsisten, tidak diberi gaji dan dinafikan hak asas. Mangsa hanya dikenal pasti oleh suaminya melalui gelang di pergelangan tangan kerana tubuhnya rosak teruk. Pada 22 Jun 2025, Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu menjatuhkan hukuman terhadap kedua-dua tertuduh. Hakim Dato' Dr. Lim Hock Ling mendapati mereka bersalah berdasarkan bukti dan keterangan saksi. Amri dijatuhi hukuman penjara 34 tahun dan 12 sebatan, manakala Etikah dihukum penjara 34 tahun. Dia dikecualikan daripada sebatan kerana faktor jantina seperti diperuntukkan dalam undang-undang. Hakim menyatakan bahawa penderaan terhadap mangsa dilakukan dengan niat bersama dan berterusan. Kesalahan berlaku ketika pandemik saat kebanyakan rakyat berkurung di rumah namun mangsa diseksa. Penderaan yang dilakukan menyebabkan kematian dalam keadaan amat menyayat hati. Mahkamah menegaskan hukuman itu harus mencerminkan nilai nyawa manusia yang telah diragut. Pihak pendakwaan meminta hukuman maksimum dijatuhkan namun mahkamah memilih penjara panjang. Kedua-dua tertuduh kini dipenjara di Sabah dan tidak lagi dibenarkan bebas dengan jaminan. Rakaman penderaan dan kecederaan parah menjadi bukti utama kukuhkan kes pendakwaan. Perbicaraan ini berakhir selepas lebih 3 tahun sejak laporan polis pertama dibuat pada Disember 2021. Keadilan sudah pun ditegakkan, sepatutnya nyawa dibalas nyawa. Namun hukum manusia tidak pernah adil, kejam dan tidak berhati perut. Itulah dua perkataan yang sesuai untuk dua pasangan merpati sejoli ini. Bertaubatlah dan semoga mereput di dalam penjara. Semoga Allah mengampuni segala dosa. Amin, amin, Allah amin. yarham Nur Afiah Daing Damin dan menempatkannya dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Ini akhirnya saya jadi teringat kembali, geng, ya, kes tersebut, geng. Oke. Cobalah kita akan
melihat geng komentar-komentar dari netizen Malaysia geng ya. Sepatutnya kedua tertuduh dijatuhi hukuman pancung di hadapan keluarga korban dan menjadi pengajaran kepada orang ramai. Kami Rakyat Malaysia mengucapkan salam takziah kepada keluarga korban. Oke, lalu ada lagi geng. Subhanallah, cantik sungguh wajah Allah Yarhamah. Semoga roh arwah ditempatkan bersama-sama orang-orang yang beriman. Amin, 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 amin. Sekufu betul dua penjenayah ini, sepatutnya hukuman mati. Kesian arwah, semoga arwah ditempatkan bersama para solihin. Amin, amin, amin. Oke, ini ada satu komentar dari Indonesia geng ya. Terima kasih pemerintah Malaysia atas keadilan kepada korban. Salam dari Indonesia. Oke, ada yang komen ya, membalas. Sepatutnya nyawa dibalas dengan nyawa. Betul, patut nyawa balas nyawa walau dia sama negara ya. This is not fair. Saya sangat setuju mereka dipenjara sebegitu lama supaya mereka dapat merasai betapa seksanya di dalam penjara. Semoga pelaku mereput dalam penjara. Tiada keadilan, keluarga korban harus menerima diat sebanyak harga 100 ekor unta. Oh oke, jadi seperti hukum di Arab Saudi geng ya, nyawa dibalas nyawa. Oke, turut berduka cita. Oke, Al-Fatihah pada arwah, tinggi harga yang perlu dibayar pada arwah. Sangat sedih dan bersimpati kepada Bibi dan keluarganya, semoga mendapat keadilan dan keamanan. Allahu Akbar. Ya, kejam, zalim, tiada akal dan peri kemanusiaan. Pembubu-pembubu ini bukannya manusia biasa, tetapi mereka syaitan laknatullah dan iblis laknatullah bertopengkan manusia. Ya Allah, mereka berdua menerima hukuman balas di dunia yang tidak adil langsung. Ya Allah, paling pasti mereka terima hukuman dan belasan Allah Subhanahu wa taala yang paling adil di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Oke, ada Kak Nur Kasih nih geng ya. Pasangan yang sepadan seperti pinang dibelah dua. Macam manalah manusia boleh hilang kemanusiaannya terhadap orang lain. Tergamak siksa orang sampai mati. Kejam betul. Naudzubillah min dzalik. Al-Fatihah untuk arwah Nur Afia, semoga berada di kalangan orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Oke, dan ini satu komentar terakhir ya yang akan saya bacakan ya. Maafkan kami Rakyat Malaysia buat seluruh Indonesia karena kami juga tidak tahu ada dua manusia bertopengkan syaitan telah lahir di negara kami. Oke, dibaca tadi sudah kita baca geng ya. Saya rasa tidak hanya di Malaysia geng ya, bahkan hampir di seluruh dunia, di semua negara itu pasti ada orang-orang seperti itu geng ya. Oke, tarik balik gelaran MasterChef tuh ya, dan digantikan dengan gelaran juara Syaiton Nirozim. Oke, so akhirnya saya jadi ingat kembali geng ya dengan case-case seperti ini geng ya. Kalau tak silap beberapa tahun yang lalu sempat viral geng ya case ini, dan alhamdulillah geng untuk kerajaan Malaysia ini hukumannya sangat tegas geng ya, walaupun tidak sampai dihukum mati atau meninggal, tapi setidaknya itu sudah lama geng ya di penjara selama 34 tahun. Ini kalau saya silap mungkin tolong boleh dikoreksi geng ya. So ya, gimana geng menurut komentar kalian, boleh komen di ruang komentar geng ya. Semoga harapan saya tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti itu geng ya, karena hakikatnya ketika orang mencari rezeki ya kan, apalagi di perantauan, jauh dari orang tua, jauh dari istri, jauh dari suami, ya intinya jauh dari keluarga lah geng ya, itu sangat menyedihkan geng ya. Mereka harus bertahan, berjuang di negara orang geng ya, tapi tiba-tiba mendapatkan hal seperti itu, ya pasti sangat menyedihkan geng ya. Aku tak tahulah macam mana nasib keluarganya itu geng ya, pasti sangat-sangat terpukul dengan kejadian seperti itu geng ya. Oke ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini geng. Thank you, terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir, dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video.
Seperti biasanya, kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas, kita react sama-sama, silakan geng kirim videonya di Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye geng.